Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Saria, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Ustaz Yazid Haji Ma'ruf, Timbalan Pengerusi Yayasan Fikir Ummah Malaysia. Yang berusaha Dr. Farid Mat Zain, Pengerusi Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan. Puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir beroleh manfaat ummah Malaysia, yang juga merupakan penulis dan pendakwah serta pesara Pegawai Kanan Polis Cawangan Khas Malaysia. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan majlis kepada Tuan Moderator Dr. Farid Mat Zain daripada Pengerusi Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM, untuk meneruskan majlis wacana kita pada hari ini. Dipersilakan. Dijemput ahli panel dan juga moderator untuk duduk di hadapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih untuk acara pada hari ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan juga kurnia yang dapat kita dalam satu acara yang dianjurkan oleh Institut Alam dan Tamadun Melayu pada hari ini. Yang berbahagia Dr. Yazid Haji Ma'ruf, penceramah ataupun panel pembentang yang kita jumpa pada hari ini, dan dihormati Profesor Datuk Dr. Awang Saria, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Saria, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Sahibul Samarah Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Muhammad Fatihi bin Nordin, Pegawai Hal Ehwal Islam, dan Mufti Wilayah Persekutuan Rosmalia Dr. Ashari Muhammad, Timbalan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita berada dalam satu program yang dianjurkan oleh Institut Alam dan Tamadun Melayu dalam wacana ATMA yang ketiga dan bertajuk Syarat Islam Solusi Masalah Ummah. Dan untuk acara ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Institut Alam dan Tamadun Melayu kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengendalikan acara pada pagi ini. Sebelum kita pergi kepada wacana, kita jemput Profesor Datuk untuk memberikan sedikit haluan dalam acara ini. Terima kasih. Persilakan Prof. Datuk Seri Awang Saria.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa a'afidatul mustaqim wa la'udwana ila ala zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Ustaz Dr. Farid Nasruddin selaku pengurusi wacana pada pagi ini, yang mulia Ustaz Fadil Ustaz Yazid bin Ma'ruf selaku penceramah, yang mulia Sahibul Samahah Jamali bin Muhammad Adnan Timbalan Mufti pihak Mufti Wilayah Tuan, yang Ustaz Semadiatul Asy'ari Muhammad Timbalan Pengarah Atma, Ustaz Muhammad Fahmi bin Nurdin Sahabat Islam pihak Mufti Wilayah Tuan, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat melangsungkan satu lagi wacana ilmiah, dan khusus pada pagi ini berkaitan dengan topik syariat Islam, solusi masalah rumah. Kita maklum bahawa ummah menghadapi kemelut atau krisis dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seluruh aspek kehidupan yang lain. Maka itu wacana pada pagi ini insya-Allah akan disampaikan oleh sahabat lama saya Ustaz Yazid bin Ma'ruf, penulis prolific dalam bidang Islam. Telah banyak buku yang diterbitkan di Dewan Pustaka, alhamdulillah, dan ada lagi buku yang diterbitkan dengan IKIM dan pihak-pihak lain. Saya yakin dengan pengalaman beliau, bukan saja dalam bidang keagamaan, tapi sebagai seorang yang pernah terlibat dalam sebagai penyiar awam dalam bidang kepolisian. Saya kira pengalaman beliau banyak membantu beliau untuk mengolah dan mengupas isu-isu umat Islam dan masyarakat keseluruhannya. Atma mengeluarkan kesediaan Ustaz Yazid untuk terus bersama Atma dalam rangka penyelidikan, penulisan penerbitan bagi membantu penyelesaian kemelut umat Islam khususnya dan masyarakat Malaysia umumnya. Kita berharap wacana ini tidak akan berhenti setakat wacana ini, tetapi disusuli dengan gerak kerja lain termasuk penyelidikan, penerbitan, dan kerja-kerja atau usaha-usaha bagi bukan saja mengangkat umat, tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terus dihadapi, terutama soal perpaduan antara umat Islam sendiri sebagai teras perpaduan kebangsaan. Andai kata umat Islam tidak bersatu padu, sukar untuk diharapkan perpaduan kebangsaan yang melibatkan sahabat-sahabat kita dari kalangan kaum-kaum lain. Itu saya kira antara intisari yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan wacana ini akan diberkati Allah, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rakan sahabat dari dalam dan luar IPN. InsyaAllah saya kira resolusi awal yang dapat kita lakukan pada hari ini, supaya semua yang hadir pada hari ini dapat diikutsertakan, senarai kehadiran diambil, dan kita akan mengikutsertakan tuan-tuan puan dalam gerak kerja selanjutnya untuk memenuhi solusi masalah umat ataupun penyelesaian masalah umat Islam Indonesia khususnya. Terima kasih kepada Tuan Musi yang sudi untuk menjadi moderator wacana pada hari ini. Dengan doa kita berkati Allah atas usaha kita ini. Maka saya serahkan kembali kepada Tuan Musi, dan terima kasih lagi pada sebab saya Ustaz Yazid atas kesudian bertandang ke Atma di khusus umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pergi kepada pembentangan yang akan diberikan oleh Bapak Ustaz Yazi, saya diberikan sedikit latar belakang, sebab saya pun boleh dianggap sebagai baru mengenali betul. Walaupun buku-buku
sangat prolific, menghasilkan disebutkan dari 27 buah buku. Latar belakang yang diberikan Ustaz Aziz bin Ma'ruf dari segi latar belakang agama antara tulisannya adalah darjah khas agama kerajaan Perak, iaitu sistem pondok moden. Sekolah menengah agama Al-Aziziyah di peringkat 4 sanawi, pengajian syariah dan juga usuluddin di Istimewa secara UNC. Kemudian lulusan akademik, merupakan ahli akademik kejuruteraan elektronik Institut Tun Soleh PDRN, ahli yang hebat. Ustaz, orang lain tak ada pengalaman dalam menjadi anggota polis, dan Ustaz Aziz dalam bidang agama dan juga ada pengalaman dalam bidang polisian. Kemudian dalam paket undang-undang dan pengurusan dan ekonomi Maktab Polis Kuala Lumpur Baru. Kemudian penglibatan dalam kerjaya sebagai polis, dan sekarang berpencin 20 tahun, 15 tahun pencin sebagai polis. Pegawai kanan polis, penolong penguasa polis, berkhidmat selama 33 tahun dalam bidang kepolisian, dan yang paling penting lebih 20 tahun terlibat dalam special branch. Berpencin pada 16 Mei. Pengalaman dalam bidang keagamaan, memilih tauliah mengajar agama di Jawi, Jais, penceramah di hutan, Remaja Perkasa UKM dan juga UKM, penceramah maktab di Institut Latihan Awam, dan penulis buku-buku agama yang diterbitkan dalam penerbitan DBP, ITBN, IKIM, fellow fikir Yayasan Fikir Umat, sekarang sebagai pemangku kepada pengurusi Yayasan Fikir Umat, fellow pengajian Islam secara amali, fellow Al-Rashidi Center for Leadership and Leadership, dan juga pendakwah bebas. Dan yang anugerah diterima adalah penerima anugerah penulis buku Islamik terbaik negara 2017 dan ikon pesara kerajaan 2017. Okey. Dan saya bila diberikan CV agak ringkas, saya cuba Google dalam Google, banyak buku-buku yang dihasilkan, menunjukkan saya lah sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang agama. Ustaz Aziz dah menghasilkan sebanyak 25 buah buku berkaitan dengan agama yang diterbitkan dalam berbagai bidang. Yang paling banyak dibaca dan mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat ialah Revolusi Semesta dan juga Smart Solar. Saya baca dan itulah sedikit latar belakang berkaitan dengan penceramah yang akan memberikan perkongsian pada kita pada pagi ini. Jadi untuk acara pada pagi ini saya akan bagikan kepada 2 slot. Satu, saya akan serahkan kepada penceramah untuk memberikan pengisian tentang tajuk pada hari ini, iaitu Syariat Islam Solusi Masalah Umat. Selama mengajar, kemudian kita pergi kepada soal jawab, dan di akhir acara kita ada majlis pelancaran buku. Untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan majlis ini, acara ini kepada Yang Berbahagia Ustaz Aziz Haji Ma'ruf untuk membincangkan isu berkaitan dengan syariat Islam solusi masalah umat. Dengan segala hormat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekali saya ini masih diambil dan bisa dilakukan. Bagi seorang fasir yang kita diberi. Yang hormati sahabat saya, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, para ilmuwan, ulama dan umarah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama dalam membincangkan syariat Islam solusi masalah rumah. Jadi sebelum kita meneruskan bicaraan ilmu kita, bagi kita sama-sama kita lihat untuk ilmu pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dikira dalam majlis ilmu ya. Jadi saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada Prof. Sebab apa ni, kali pertama saya dapat membentangkan selepas 25 tahun saya tak tahu menyediakan kajian dan menyediakan 25 buku ni. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi tarik keramat untuk kita mulakan ya, supaya kita bangunkan balik apa ni, tamadun Islam yang telah tumbang pada 1460. Pada 1460 sampai sekarang ni dah 520 tahun. Ya, 520 tahun. Dan ada satu hadis Nabi SAW, tiap 100 tahun mesti ada orang yang betulkan rumah dia. Kalau tidak, itulah hari ini kita terima kita terima dia punya tuan-tuan boleh tengok di muka surat 16, bukan muka surat 16 ya. Jika tidak dilaksanakan amanah ini ya, muka surat 16 itu apa ni, syariat Islam solusi masalah rumah ya, booklet ya. Jika syariat Islam tidak dilaksanakan amanah ini, dan saya Allah turunkan bala, bencana dan wabak penyakit. Sejak jatuhnya kerajaan Islam Andalusia 1460 ya. Wilayah yang akhir sekali jatuh adalah Granada ya. Jadi selama 59 tahun ya, jadi pada hadis itu mesti ada yang membetulkan. Jadi kita tengok tak ada yang membetulkan. Kita tengok di sana pada 1720 satu wabak, 1820 satu wabak, 1920 satu wabak, 2020 satu wabak. Tapi kalau tengok dalam jendela perubatan ya, dia 1620 ada. Satu dia panggil syfilis. Masih itu mula-mula dia jumpa syfilis ya, tapi dia tak main luas sebab pengamal-pengamal saja ya. Jadi kita teruskan dengan bincangan kita dari muka surat 1 tadi, muka surat 1. Jadi berbagai masalah yang kita dapati pada umat Islam ya. Saya bila duduk dalam session run, saya buat quiz ya, berbagai tinggi dan tertinggi dan merentas sepadan. Jadi masih saya nampak banyak yang tersirat ya. Contoh boleh dapat tersirat saja, kita surat dia ya, saya tersirat ya. Banyak yang diumumkan itu sikit ya. Kalau kita pergi yang besar, kita tengok daripada Palestin ya, Gaza dulu, sekarang dan sampai bila kita tak tahu lagi. Bosnia sampai bila Bosnia dah berlalu dah. Iraq ya. Di rantau kita pun Pol Pot dulu mau banyak meninggal ya. Pol Pot sekarang ni Rohania dan lagi semua dia. Jadi ini menuntut kita supaya sama-sama kita bangun balik untuk membina tamadun balik ya, membina tamadun balik ya. Kalau tidak ya, kita tengok kalau tidak kita akan menimpa beberapa azab lagi. Ini ada, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Rum ya, kita akan bincangkan. Jadi kita tengok ya, banyak pihak telah berusaha ya, banyak pihak telah berusaha untuk jangan menyelesaikan masalah. Kita tengok panggil ketua-ketua parti politik ya, dipanggil semua apa ni, kita punya pakar-pakar berbagai bidang ya. Tapi nampaknya belum berhasil, banyak penyelesaian belum berhasil lagi. Sebab
biasanya bila kita buat satu kerja, kita atau menyelesaikan masalah melalui ilmu. Jadi ilmu yang kita guna semua ilmu akli. Ilmu akli ialah jadi akademik dan sains. Ya. Jadi dalam bincang yang kita, saya bawa yang 25 buku yang saya bawa ni, kita bawa kepada berasaskan ilmu nakli, ya, Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Sebab Al-Quran dan hadis tu, ya, adalah satu yang lengkap. Tuan-tuan tengok muka surat 3. A'udzubillahi ada yang maktulakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah, ya. Pada hari ini aku, iaitu Allah, telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku pada kamu, dan aku telah reda Islam menjadi agama untuk kamu, ya. Jadi dah lengkap saya. Ada satu padri masuk Islam. Dia kata dia buat kajian dengan Al-Quran. Dia kata 97% semua dah ada dalam Al-Quran. Itu pandangan dia. Tapi sebenarnya tuan, 100% ada. Ini kalau tuan tengok surah Al-An'am ayat 38. Ya. Muka surah 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma faratna fi kitabil min syai'. Ya. Jadi kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini. Tak ada Allah tinggal satu pun. Semua ada. Ya. Bila 21 tahun saya dengan Al-Quran dan hadis, tuan, macam-macam saya akan jumpa perkara yang menakutkan dan menakjubkan. Menakut dan menakjubkan. Jadi dengan masa yang sedikit ni agak-agak boleh kita sampai setengah jam saja, ya. Jadi kita tengok, ya. Jadi dia berkata-kata huraian tadi, segala yang diperlukan mengenai dunia dan akhirat ada diterangkan asasnya, dan intisarinya dalam Al-Quran, semuanya ada. Bila saya tulis, tuan-tuan, politik perbaikan Islam, ya. Hari ini kita bila tumbuhnya parti baru, apa kata? Statement kata orang pandai-pandai kita kata apa? Bagus, Malaysia hidup demokrasi. Sedang itu diharapkan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua dan jami'an wala tafarraqu. Ini ditulis, tuan. Tengok kalau ditulis oleh Dr. Hanafi Muhammad. Orang yang pecah belahkan umat Islam munafik, tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna munafiqin fi darki asfali minan nar. Orang munafik di neraka ke bawah sekali. Kita tubuh parti, kita ada apa? Kita 67%, tuan. 67%. Parti ada apa? 7-8 parti lah. Tak tahu apa parti yang dia bawah. Ya? China 23%, tak silap saya. Ya? Dan India 6%, 6-7%. Dia orang satu, bawah satu ini. Kita daripada 6-7% tu kan, bawa pecah-pecah dengan Allah. Inilah satu musibah yang menimpa kita, ya. Jadi kita tengok berlakunya bala bencana ni. Dari segi ilmu ahli dia kata apa ni? Macam-macam sebab dia kata, akhir sekali bencana alam ataupun fenomena alam. Tapi sebenarnya tidak, ya. Tuan-tuan tengok muka surat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma khalaqtal hadza batila. Ya, Ali Imran ayat 191. Tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini sia-sia. Allah tidak jadikan satu benda sia-sia. Ya. Dan ayat bawah, tuan, ini surah Rum ayat apa ni? Ayat 41, ya. Saya bacakan maksud ayat yang dia depan tuan-tuan, ya. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan dengan tangan manusia, perbuatan jahat kita. Sebab kita hidup cara sekular, ya. Kita tak ada rasa hubungan kita dengan alam besar, ya. Untuk tahu satu pokok yang sederhana, pokok itu dekat besarnya, dia boleh menyumbang untuk 100 orang oksigen. Dan semua makhluk-makhluk Allah antara langit dan bumi ini, ya, dalam beberapa ayat Al-Quran, satu-satunya surah Saf ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati wal ardu wal azizul hakim. Semua yang ada antara langit dan bumi ini
Pada bukit muka, gunung ganau, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan, semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Kita yang lalai. Ya. Jadi kita mengancam mereka. Sumber-sumber air mereka kita cemar. Itulah sumber-sumber satu-satunya sumber minuman untuk mereka kita zalimi. Tengok Sungai Kim-Kim, ya. Sungai Kim-Kim punya dahsyat. Bukan itu saja. Ya. Mereka tak ada pilihan lain kan. Kita boleh pergi pasar raya beli minuman-minuman yang bertapih macam-macam, tapi makhluk-makhluk lain tak ada pilihan. Itu dia kata. Jadi dia kata telah timbul berbagai kerosakan, balai bencana darat dan laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Kerana Allah tak merasakan mereka sebagai sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka insaf, ya, kembali insaf dan taubat. Kembali insaf dan bertaubat. Kita tak ada insaf tuan-tuan, kita harus berdoa aja. Ada 8 perkara kita kena buat tu. Ya, siapa minat ada manusia apa ni, booklet saya di luar tu. 8 perkara kita kena buat bila tiba musibah. Ya, baru kita dikatakan kita mengikut syarat. Kita tidak itu. Ya. Jadi muka surat pelbagai balai bencana yang tidak putus-putus berlaku di sana di sini disebabkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia sendiri. Mereka ketimpakan demikian supaya mereka segera insaf menjauhkan perbuatan yang durjana. Jika tidak, balasan yang lebih buruk lagi. Balasan yang lebih buruk. Kita tengok daripada coronavirus, dia datang pada Delta, dia datang Lambda, dia datang Omicron, dia datang apa XX lagi. Saya pun tak tahu macam-macam lagi. Apa ni, budak-budaknya yang kuku mulut tu. Ini kata dia akan datang lagi. Allah akan gandakan lagi. Ya. Dan lagi satu. Tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat 7. Ya, muka surat 7. Ya. Muka surat 7 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah Al-Bahili an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis ya. Saya baca terus sampai masa moderator bagi saya sikit ya. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan umat Islam akan diurai satu persatu. Ya. Ikatan umat Islam akan diuraikan satu persatu. Ya. Tak kala terbuka ikatan umat Islam bergantung pada ikatan selepasnya. Perkara pertama yang dimusnahkan ialah pemerintah. Dan yang akhir ialah solat. Satu persatu tu tuan-tuan boleh tengok di bawah tu, kita ada buat ni uraian. Diruntuhkan ya, diurai ni runtuh ya. Diruntuh ni apa dia? Dari segi akidah kita. Akidah kita tuan-tuan, hari ini kita di Malaysia ada 100 lebih ajaran sesat. 100 lebih ajaran sesat. Ini keluar oleh kaki. Saya dah cari, ada saya bawa kaki saya tak. Jadi moderator bagi masa saya cuci tangan. Jadi dengan satu persatu akidah. Lepas itu kita punya akhlak. Akhlak, tengok pakaian anak-anak kita ni. Bukan nak oleh anak-anak kita. Saya masih ingat tahun 69, 70 seluar ketat, kaki ketat. Yang ini ketat ni. Ini akhlak. Akhlak kita untung. Lepas itu sistem kekeluargaan kita. Ya, sistem kekeluargaan kita. Berapa tahun yang lepas, Radio IQ keluar satu pernyataan, tiap 15 minit satu perceraian di Malaysia. Ya, tiap 15 minit. Tiap 17 minit 9 saat satu anak lahir luar nikah di Malaysia. Ini anak-anak Malaysia yang memimpin kita itu, anak luar nikah ni ya. Lepas itu, jadi kemasyarakatan kita, ya, masyarakat kita rosak ya. Jadi kita tengok itu. Lagi apa ni, kemasyarakatan kita, ekonomi kita. Kalau kita tengok satu masa ceiling price US apa ni, satu barrel minyak 120 US dollar paling tinggi, turun sampai bawah 40 US dollar. Langkah Arab, ya, miskin Arab. Kena pula COVID ya, kita tengok ya, macam-macam lagi. Allah timpakan kepada kita supaya kita insaf segala ya.
Jadi ketika ini umat Islam amat lemah, tuan-tuan. Ini masa yang paling rendah sekali. Ya, paling rendah sekali. Sebab apa? Pada itu tadi, daripada hadis yang tadi, satu daripadanya dia kata pemerintahan, sistem pemerintahan ini musnah. Dia bukan runtuh, musnah. Musnah ni tuan-tuan boleh tengok macam mana pada jarak pada terkukurnya apa yang berlaku pada tsunami Aceh. Dan kalau kita tengok rumah papan terbakar itu, dia kata musnah. Ya? Jadi dimusnahkan apa dia? Sistem pemerintahan. Ya? Jadi bila saya tulis buku politik perspektif Islam, ya, selalu kita dengar dalam TV banyak orang kata ini cakap politik, cakap politik, cakap politik. Politik dia kotor, kan? Tapi apa yang saya menakjubkan, saya jumpa ada 15 daripada Nabi Rasul dalam Al-Quran daripada 25 tu 15 adalah ahli politik. Tuan-tuan boleh buka buku surat apa ni? Buku saya, Politik Perspektif Islam, buku surat 184, 185, 186. Kita tempelkan siapa nama Rasul dia, apa umat yang ditakbir dia, apa wilayah negara yang ditakbir. 15 tu. Jadi memang Allah amanahkan, ya, Allah amanahkan untuk bertakbir bumi. Kita jangan sebut Malaysia tak? Bila sebut Islam ialah dia bentuk global, bumi, alam ni. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah bagi amanah tu kepada nabi-nabi, rasul-rasul dan orang beriman. Hari ini dah tak ada. Ya, dah tak ada dah kuasa pada kita. Jadi kita harap Atma boleh bangkit balik. Ya. Kita tak apa ni, tak ganjil, ya. Kalau kita jatuh bangun balik, yang ganjil adalah dah jatuh tak bangun-bangun. Itu yang ganjil, ya. Mudah-mudahan sahabat saya kita boleh gerakkan, ya. Kita ada buku panduan. Buku panduan. Penerbit masa buku sebutkan saya, Ustaz, jangan tulis besar-besar. Tak popular, orang susah nak beli. Saya kata saya bukan nak cari duit. Saya nak buat buku teks. Kita tak ada lagi buku teks. Buku teks saya tulis tu apa? Politik perspektif Islam. Lepas itu, Kerjaya perspektif Islam. Tengok Kerjaya perspektif Islam tu kan, punya tubuh pagi ni. Dia kata dianggarkan tak masuk 1MDB, ya. Dianggarkan lebih 4 bilion setahun. Rasuah. Itu saya tulis Kerjaya perspektif Islam. Dalam Kerjaya perspektif Islam pun saya jumpa salah satu fakta yang menakjubkan juga. Ini patut kita ambil pengajaran bersama, ya. Ya. Orang yang gaji 5,000, tuan-tuan, gaji 5,000 sebulan, kalau dia konting 1 minit, dia makan duit haram 54 sen. 54 sen. Ya. Sebab apa? 30 tolak 28 hari, 22 hari, kali 7 jam, 1 jam 60 minit, tuan-tuan akan dapat 54 sen. Dalam Islam, bukan kira sikit atau banyak. Tuan tengok bab riba. 1 dirham bakal riba lebih buruk daripada 36 kali berzina. 1 dirham, 1 sen lebih buruk 36 kali berzina. Sebab dirham sen, dinar ringgit, betul kan? Kalau saya salah tu betul kan? Ya, kan? Jadi kita bekerja, tuan-tuan, iaitu yang kita makan, kita makan, bagi anak kita makan, kita pakai solat. Macam mana Allah nak terima solat kita? Maka macam mana Allah nak terima solat? Ya. La yadkhulu jannatan lahum nabatan min haram. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Itu bagi pegawai-pegawai yang makan gaji tu. Ya. Itu saya tulis itu dalam itu. Jadi sama-sama kita ini. Lepas itu, secara pemerintahan kita dah runtuh, ya. Sekarang kita akan bangun balik. Yang kedua, solat. Solat ni, ya. Ini satu fakta yang menakutkan. Kadang kami dapati jadi segi solat, ya. Solat adalah tiang agama. Siapa yang menjaga solatnya bermakna dia telah menjaga agamanya. Sebaliknya, siapa yang tidak menjaga solatnya bermakna dia telah meruntuhkan agamanya. Perkara pertama dihisap esok apa dia? Solat. Kalau solat elok,
Ini hadis di bawah ni, yang ini. Amal yang pertama kali akan dihisap bagi seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baiklah segala amalan lain. Dan jika solatnya rosak, maka binasalah segala amalan lain. Tak dikira yang lain. Ini hadis Nabi SAW. Mungkin tuan-tuan boleh kata, Ustaz, itu hadis Nabi. Tapi jaminan Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap sesuatu kecuali diwahyu oleh Allah SWT. Nabi bukan macam kita, saya kira, saya ingat, saya fikir, tak. Semua wahyu. Ya. Jadi, kita tengok. Tambah. Lepas itu kita tengok muka surat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang solatnya lalai dalam solatnya. Lalai yang ke mana? Salah. Khusyuk dah solat kita. Kita tanya jawab diri. Tuan-tuan khusyuk dah solat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khushi'un. Berjaya orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang khusyuk solat. Tak khusyuk tak ada. Tak khusyuk tak ada. Ini Allah sebut. Ya. Jadi kita tengok. Ini yang menakutkan saya ialah kita tengok muka surat 10 ya. Kamin qa'imin laisa lahu min qiyami illa syahru wa kamin sha'imin laisa lahu min siyami illa jubal zama ya. Berapa ramai orang yang solat malam tiada terima solatnya melainkan berjaga saja. Tengok Nabi tuan-tuan, dia punya bahasa cukup tinggi. Kalau kita belajar ulum hadis, baru kita dapat ya. Dia kata, berapa ramai orang solat malam tetapi berjaga saja. Tuan-tuan, satu kajian oleh orang ahli motivasi kita, masyarakat kita di Malaysia ni 20% saja yang bersolat. 20% bersolat. 20% berapa peratus pula yang meninggal solat berjemaah setiap waktu, tuan-tuan. Kecuali uzur syar'i. Berapa peratus tuan boleh bagi? Kami turun lapangan, tuan. Tak sampai 1%. Tak sampai 1%. Kita letak 1%. Tuan-tuan, apa ni, yang dirahmati Allah sekalian, harus kita ingat ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam peperangan, Allah perintahkan surah Nisa ayat 1-2, Allah perintahkan mendiri solat berjemaah dalam peperangan, tuan-tuan. Dalam peperangan. Begitu pentingnya solat berjemaah, tuan-tuan. Ya. Dan ada hadis Nabi kata, tak ada solat orang yang lelaki yang solat di rumah kecuali orang perempuan. Orang perempuan untung dia dapat bonus, tuan-tuan. Dia siap pakaian kita, siap makan untuk kita berjemaah, kita apa semua, dia dapat pahala, tuan-tuan. Tapi sayangnya bila bergaduh tadi habis batal rumah. Jangan ungkit rugilah Jadi tengok ya, Umar Matuk buta, dia minta kecuali oleh Nabi satu waktu aja. Solat subuh berjemaah minta kecuali dia. Solat subuh berjemaah pasal dia buta, tak ada orang pimpin. Saya dapat, dan rumah dia pula jauh daripada Masjid Madinah tu. Saya dapat pergi di Mekah tahun 65. Lepas tu, yang bapak saya tak bagi mahir saya bahasa Arab saya. Tapi bila masuk kuliah hancur lah bahasa Arab saya. Jadi, nak belajar Ustaz Farid balik lah. Jadi, masa itu tuan-tuan, memang kemungkinan ada dia punya serigala datang buah di sana. Dia minta Nabi satu waktu saja tak datang berjemaah. Dia buta, tuan-tuan. Nabi kata, dengar azan, dengar datang. Dan pernah Nabi nak bakar rumah sahabat kerana tak datang berjemaah. Adakah gurau senda, tuan-tuan? Saya sebut tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak cakap satu, itulah wahyu Allah. Perintah Allah, tuan-tuan. Jadi dalam solat tadi 1%. Lebih kita letak 1% solat berjemaah. Berapa ramai orang solat daripada 1%, berapa ramai yang solat malam daripada 1%? Berapa ramai, tuan-tuan? Maknanya, tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, kalau kita tengok keseluruhan umat daripada hadis yang saya jumpa, daripada 1001 Rasulullah. Tapi umat Nabi Muhammad ni ada dia dapat 100 dapat 1. Jadi mana 1000 kita dapat 10. Dan daripada hadis-hadis yang saya tengok. Jadi menunjukkan, tuan-tuan, solat kita dah hancur.
Betul, ini Nabi kata musnah. Saya tuan-tuan, saya pergi di mana pun tuan-tuan, saya dapati tuan-tuan, hafiz tuan-tuan, minta maaf lah. Baca Fatihah salah tuan-tuan. Ada 12 tempat kita baca 2 harakat mat, tak baca. Bila baca 1 harakat tuan-tuan, makna dia lain. Malik Yaumiddin, apa makna? Malik Yaumiddin, Malik Raja. Malik Yaumiddin, yang kuasa hari kiamat. Ya. Tuan tengok dalam Quran kata kaf pawa ra alif, kafura. Kafura makna kaf tu tak ada alif. Kafura makna kufur, kafir. Kalau kafura beza ada alif. Baca 2 harakat, makna dia apa? Kafir barus. Ini satu berita baik untuk kita tuan-tuan, ya. Hari ini kita tengok dalam situ ada tamadun. Kita nak mula tamadun, kita tengok daripada Sesera Agung Satuan Ulama Dunia. Kenapa dia cakap di Malaysia? Nak bangun, ada dalam itu. Kenapa dia kata nak bangunkan di Malaysia? Dia cakap di Malaysia. Sebelum ini ada satu pemimpin daripada Arab, saya lupa. Dia cakap, dia kata dia nak dengar apa daripada Malaysia. Kata. Sebab apa? Sebab Nabi pernah kata Islam akan bangkit daripada timur. Timur tu daripada pancuran emas menghala pada kita. Jadi Pulau Melayu ni, ya, ikut kajian barat pun antara agama Islam yang maju sikit kita lah. Dan dalam Al-Quran ada 15 patah perkataan bukan bahasa Arab daripada 13 bangsa. Satu dia bahasa Melayu. Yang kita sonok bukan Melayu Malaysia, ya, Melayu Nusantara. Tuan-tuan tengok tafsir pimpinan Ar-Rahman, pimpinan Azhar, kita Profesor Dr. Hamka. A'udzubillahi syaitanir rajim. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura tu kafur barus. Itu satu bahasa Melayu. Saya tengok ada bangsa-bangsa yang ada nama bahasa di dalam Al-Quran tu ada dia punya signifikan. Jadi kita punya bahasa Melayu ni ada juga. Itu juga bahasa-bahasa lain tu yang teruk-teruk pun ada juga disebut di dalam itu, ya. Jadi tak sampai satu pergi di mana ke solat tuan-tuan memang banyak salah. Ya, banyak salah solat kita. Tuan-tuan sayanglah solat tuan-tuan. Ya. Saya kadang-kadang saya pergi takbirah Jumaat, saya terpaksa belakang solat belakang imam. Ya, belakang imam. Kadang-kadang Fatihah tu boleh timur lagi. Tapi bila rokok dia tuan-tuan tak lurus, asyhadu an la syarika lahu yasriku min salati. Pencuri yang paling jahat tu, orang yang mencuri dalam solat, iaitu orang yang tak mencintai rokok, sujud dan bacaan. Pencuri yang paling jahat, apa maksud tuan? Pencuri paling jahat, apa maksud? Pencuri di luar tu, dia mencuri ketika Tuhan dia tak ada. Ini ketika Allah melihat dia curi itulah. Ya. Saya tengok tuan-tuan, hampir minta maaf cakap lah. Saya buat kajian kan, bila saya nak tahu setakat mana dia punya kemusnahannya, ya, dari segi politik tadi, ya, bila kajian-kajiannya, saya tulis buku politik perspektif Islam. Nak bukti jauh mana jatuhnya. Jangan kita beranggaran anggap-anggap saja. Ya. Begitu juga solat. Saya tulis sebab solat. Apa makna sebab solat tu? Sebab solat tu, sebab daripada perkataan Nabi SAW, ya, Sallu ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti aku salat. Ya? Dan yang lain, jangan kamu tambah, jangan kamu kurang. Itu sebab saya tulis semat solat. Semat tu solat mengikut amalan Rasulullah tepat. Bukan terbaik, tepat. Kalau terbaik, mana baik boleh timur? Tak, tepat. Alhamdulillah disemak oleh Mufti wilayah dulu, Dr. Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ya, semak solat. Kalau kita nak tahu tuan-tuan betul-betul macam mana yang dikata musnah. Ini bukan andaian tuan-tuan. Bila 5 tahun saya buat kajian dan tengok hadis-hadis, nak kumpulkan hadis, semua tu saya buat macam checklist tu. Ini hadis dia, ini hadis dia. Sebab Nabi kata, "Sallu ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti aku solat. Jadi mesti ada hadis ni. Saya cari.
di luar berapa 40 ke 50 kitab saya cari, saya jumpa hadis tu. Tapi saya tak tulis dalam bentuk yang besar, saya tulis yang kecil saja ya. Jadi tuan-tuan, selain dia buku smart solat tuan-tuan, ya. Kita apa tu? Ada di luar sana, ada juga saya booklet saya wirid dan doa. Wirid kita tuan-tuan banyak yang tak ikut, yang tak warid. Jadi bid'ah dalalah. Ya. Bid'ah dalalah dia mengundang neraka Allah ya. Tuan-tuan kalau tengok dalam ini ada saya cari tak jumpa tuan-tuan. Ada sini kan, ya. Ibadah kita ada dua tuan. Satu dipanggil ibadah khususiah. Khususiah ni kena ikut apa yang Nabi buat. Kena ikut apa yang Nabi buat. Sebab apa ni? Kena ikut apa yang Nabi buat. Kalau tidak, itu sebenarnya bid'ah dalalah. Daripada azan, iqamah, solat, wirid, doa. Kena ikut tuan. Kita selalu lepas itu terus buat tahlil, buat solat hajat. Nabi buat tak? Nabi buat tak? Nabi tak buat. Selepas doa, tuan-tuan nak buat apa? Tak apa dah. Itu mana kita dah keluar daripada batas tu ya. Jadi kita saya bila nak cari saya tak jumpa tuan-tuan ya. Jadi solat kita tuan-tuan, sayanglah solat kita ya. Sebab apa? Solat kita hari ni saya di mana-mana pun banyak solat saya apa ni tak dapat saya mubarakah tu. Ya, kalau kita mubarakah dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamud dhamin. Imam ni garantor. Kalau betul-betul semua. Kalau rosak semua. Rosak semua solat. Jadi rosak maknanya kita tak dicatat sebagai suratan dalam amalan kita sebagai kita bersolat. Dan dosa ditanggung oleh imam. Dosa ditanggung oleh imam. Tapi kita disoalkan juga. Ya, kenapa tak belajar? Sebab tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tak belajar. Kalau kita belajar, kita mubarakah, kita tetap dapat pahala berdoa. Kita tetap dapat pahala berdoa ya. Nah, ini saya nak jumpa. Tuan-tuan tengok muka surat ini ada ni. Okey, ini nas dia yang kata kita wirid kita mesti ikut Nabi. Wirid doa kita semua ikut Nabi. Ada saya tulis ya. Tengok A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fahuzu ma nahakum an fantahu wattaqullaha innallaha asyadidul iqab. Dan apa-apa juga surah Hasyr ayat 7 dan apa juga yang diperintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa yang dilarang kamu melakukannya maka patuhi larangannya, jangan buat maknanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azabnya, seksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, fa iza amartukum bi syai' fatu minhu mastata'tum wa ma nahakum anhu syai'un fada'u. Maka jika saya perintahkan padamu akan sesuatu, maka laksanakan sekuasamu, dan jika saya melarangnya ya, maka sesuatu padamu, maka tinggalkan apa yang dilarang ya. Ini hadis riwayat Muslim. Itu juga man adasa fi amrina hadza ma laisa ma huwa radd ya. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu dalam urusan agama, kita suka-suka hati kita ya, kita buat tambah lagi macam-macam
Ya. Baca Fatihah wirid lepas solat, saya tak jumpa hadis. Saya tak kata tak ada ya, saya tak jumpa. Ya. Tak ada. Ya. Saya pernah tanya satu kuliah, dia kata, kenapa Ustaz? Fatihah tak baca, itu selawat tak baca, selawat ditutup kita banyak selawat, tapi dalam ini tak boleh. Sebab apa ni, selawat tu dan Fatihah dah diangkat dalam rukun solat. Dah diangkat rukun solat ya. Jadi ini. Dan kaedah usul fiqh ya, inna ibadata la tajuzu illa binnas. Tak ada suatu tak boleh buat tuan-tuan. Apa-apa satu tak boleh buat ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, solat ni saya rasa Datuk Seri kita patut adakan akademi solat. Solat kita dah musnah. Ini bukan saya kata, Nabi kata. Dan saya buktikan 5 tahun saya buat kajian sampai saya tulis buku Smart Solat. Kita kena usahakan. Kesian kawan kita. Datanglah solat tapi tak betul. Ya. Pasal apa? Masyarakat kita hari ini tahap yang paling rendah sekali. Nak tegur pun tak boleh ya. Nak tegur pun tak boleh ya. Jadi seterusnya kita tengok pada politik tadi, politik dan dari segi bidang-bidang profesional ya, saya dah tulis kan, sebab kita hari ini sistem yang kita guna adalah sistem konvensional yang sifatnya sekular, memisahkan agama dan ini ya. Ini kita kena ini tuan-tuan tengok kita surat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu fi sabilillahi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ya, dengan segala hukum hakamnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang nyata. Ya, sebab apa? Dia kata situ ni. Sistem-sistem sekular ni tuan, konvensional ni dia ambil daripada barat. Yahudi Nasara. Yahudi Nasara memang dah terkenal. Kitab Taurat, Zabur, Injil mereka ubah suai. Ubah suai ikut pemikiran mereka. Bagi mereka akal mereka lebih tinggi daripada wahyu. Ya. Akal mereka lebih tinggi daripada wahyu. Ya. Betul tuan-tuan, memang Nabi akui tak ada yang lebih mulia daripada akal. Tetapi tuan-tuan, kalaulah akal ni boleh segala-galanya, nescaya Allah tidak utuskan Al-Quran pada kita dan tidak utuskan Rasul pada kita. Kalau akal ni segala-galanya. Memang ikut kajian, akal kita ada 125.5 trilion. Punya hebat tuan. Tengok hebatnya kita orang hafiz-hafiz tuan. Dia boleh hafal Al-Quran. Kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Dia perawi hadis tuan, dengan perawi-rawi dengan semua hafiz. 1 juta hadis. Memang. Tetapi kalau akal ni segala-galanya tuan, nescaya Allah tak kirimkan Al-Quran dan utuskan Rasul kepada kita ya. Dan hari ini ya, kita tengok dalam ayat ini ayat apa ni, berikutnya muka surat 13. Jika kita tak ikut syariat Islam, mereka itu zalim ya. Tidak ikut apa yang dibawa oleh Rasulnya yang masuk syariat. Kita tengok ayat ini muka surat 13 walaqad ahlaknal quruna ya. Tidak ayat. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat terdahulu daripada kamu semasa mereka melakukan zalim, padahal telah datang pada mereka rasul-rasul. Mereka membawa kebenaran, keterangan, dan mereka masih tidak beriman. Ini cerita pasal umat dahulu. Lepas itu sambung ayat tu apa dia? Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Apa dia kata? Ini tadi untuk orang dulu, di kita kaum dulu. Lepas itu demikianlah kami membalasnya kaum-kaum yang melakukan kesalahan. Lepas itu pada kita semua. Ya. Ini kita tengok muka surat ini muka surat 14 ya. Muka surat 14. Tengok ayat tu. Dia kata, kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Allah nak tengok apa pula corak bentuk kelakuan ini. Sekular lagi ke? Konvensional lagi ke? Jadi saya
dengan sahabat saya. Dia dulu fellow komiti fellow komiti apa ni Islam Malaysia ya, apa ni Profesor Madia kat situ, hari Dr. Muhammad Kamil Abdul Majid. Islam sakit juga. Dia tak dapat datang ya. Dia sakit ya. Jadi saya banyak fikir main dengan dia. Sebab agama ni saya banyak dengan dia ya. Berinteraksi dengan dia, dan saya selalu juga turun telefon dengan apa ni Profesor apa ni dan Tasli Harusani Zakaria Allah. Banyak saya berbincang berinteraksi dengan dia. Dan segi sains sosial saya dengan Profesor Dr. Rozmi Ismail daripada UKM ni dan Dr. Zaini daripada sains sosial. Mungkin ada sahabat kita ada sini. Alhamdulillah dia orang bagi dia sahabat. Itu saya tulis. Sebab kalau kita tengok ya. Jadi kita tengok dia kata supaya kami melihat apa pula corak bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Jadi ini masalah semua ni kita kena aktif lah Datuk Seri. Tak apa, kita bahan kita dah ada. Kita tengok apa dulu dasar-dasar dulu penerapan nilai Islam, Islam hadari, wasatiyah dan sebagainya. Mereka tak jaya sebab apa? Sebab tak ada buku teks panduan. Sedangkan bila Allah turunkan Rasul, dia merutuskan Al-Quran sebagai rujukan. Kita buat rujukan. Alhamdulillah, sekadar saya mampu dah ada sebagai asas. Mungkin besok bijak pandai kita boleh lebih kembang lagi. Silakan, insyaAllah ya. Jadi, setiap 100 tahun mesti ada yang membetulkan agama ya. Jadi itu dia. Jadi kalau kita tengok, saya nak pergi pada yang kedua ya. Buku yang kedua, yang booklet yang kedua tu, iaitu kena dengan ini ya. Booklet yang kedua itu modul-modul pengajian ya. Modul-modul pengajian ni tuan ya. Kita ada satu lagi fardu ain. Fardu ain ni patut kita dinamakan semula. Ya. Disebut kafar. Itu sebab orang tak mau belajar. Sebab kafar ni kelas fardu ain. Budak-budak orang tua tak payah belajar. Sedangkan tuan, yang dalam apa ni fardu ain ni dia sebenarnya ilmu mengurus diri. Ya, tiga sendi agama tu dia ilmu mengurus diri. Dia mengandungi apa dia? Mengandungi pendidikan minda, pendidikan emosi dan pendidikan rohani jasmani ya, naluri ya. Jadi contoh boleh tengok di sana ada dia punya, saya tulis belakang, kalau kita tengok kita punya falsafah pendidikan negara pun ya, ditulis pada awal dulu pun macam itu ya. Dia ada pendidikan ni. Jadi dia tuan-tuan, ilmu fardu ain ni kita yang tak belajar sebab apa? Tolakul ilmi fadilatun ala kulli muslim. Dia perlembagaan kita tuan-tuan. Perlembagaan kita. Kita daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Berapa banyak apa yang kita fikir, apa yang tersedip di hati kita, apa yang kita ucap, apa yang kita laksana buat. Semua itu dicatat oleh Allah. Dia akan jadi sebab kita memilih taat. Maknanya taat adalah buat yang disuruh, wajib sunat. Wajib mesti buat, pahala ya. Sunat apa mana? Sunat apa mana? Buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Itu kita rugi. Buat dapat pahala, buat dapat pahala, tak buat alangkah rugi. Solat subuh qabliyah lebih pada dunia dan isi itu. Tuan wirid lepas solat tuan tengok hadis saya. Ya. Wirid lepas solat tuan baca surah ayat kursi, tak ada halangan masuk syurga. Tuan puasa 6 hari apa ni? Bulan-bulan Ramadan 6 hari bulan Syawal, seolah-olah puasa sepanjang tahun. Tuan-tuan tengok hadis, saya tengok hadis Allah Akbar. Itu sebab saya selalu istilahkan kuliah-kuliah saya sunat adalah buat dapat pahala, tak buat alangkah rugi. Ya, itu dia. Ya. Motivasi kita supaya kita banyak beramal. Ya. Lepas itu, 3 yang ditegah apa dia? Haram, makruh, syubhah. Pabani takut syubhah, pakadis tabi diri wa ahli. Siapa yang meninggalkan syubhah telah bersihkan agama dan diri. Dan sia-sia. Sia-sia apa duduk saja. Apa tu mak saja dia. Tak boleh. Kita tengok surah Mukminin ayat 3.
Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang iman tak berlaku perbuatan dan perkataan sia-sia. Min husni islami tarkuman al-mulih. Tak buat benda sia-sia. Jadi kita tuan-tuan, daripada kita bangun tidur sampai tidur balik, syariat itu sebagai perbagaan kita. Kita akan tahu benda yang boleh, benda yang tak boleh. Sebab satu tadi buat yang perintah, wajib, sunat, 3 tengah, haram, makruh, bahas sia-sia semua. A'udzubillahi wa ma ya'man miskala dzarratin khairan yarah wa ma ya'man miskala dzarratin syarran yarah. Kecil mana pun akan ditulis oleh Allah SWT. Ya. Jadi itu dia. Jadi itu saja kita saya dah sediakan buku tuan-tuan. Kalau siapa tak belajar agama secara formal, baca buku saya tuan-tuan. InsyaAllah kita dapat dah, ya. Dan Nabi pun sebut lepas 1 tahun mesti ada orang yang betul kan. Hari ini kita di masjid-masjid masih Munyatul Musallim dah 1 tahun lebih tuan-tuan. Nabi kata ubah. Review balik. Ya. Kita baca apa ni Risalah Tauhid lagi. Sudah. Kan tajuk-tajuk baru ada istilah macam-macam tuan-tuan. Ada tajuk-tajuk baru yang sekadar sepasa. Nabi suruh buat sepasa ya. Jadi itu dia. Kita bangunkan, kita dah bangun 6 buah buku untuk 3 sedia agama fardu ain ya. Itu satu perbagaan hidup kita. Yang kedua tuan-tuan, kita tengok sini, ini kita tak buat tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok muka surat 30. Modul ya. Muka surat 30 ya. Kita tengok hadis Nabi SAW ya. Berkenaan saya namakan pengajian etika dan moral atas silang budaya. Apa dia? Tengok daripada ayat ini muka surat 30 ya. Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, bukan orang beriman ya. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbezaan antara yang hak dengan batil. Okey, satu ya, pada manusia. Kita kena sampaikan tuan-tuan. Yang kedua, tengok muka surat 31. Apa dia kata? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberi kitab, demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu pada umat manusia. Dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikan. Kita tak sampaikan. Ada kita sampaikan pun. Itu saya buat silam budaya. Pengajian etika dan moral. Daripada ilmu fardu ain tadi, saya olah dengan sahabat saya, Dr. Ruzki dengan Dr. Dr. Zaini dan kawan dari media Amir lagi, kami dah tulis. Jadi kita kena laksana. Kalau tidak, kita bertanggungjawab. Ya. Mungkin tuan-tuan kata ada kena timur ya. Jadi saya bila melawat tuan guru saya, Datuk Haji Muhammad Ahmad. Dia ni mufti Sabah tahun 70-an, masa tu Sabah. Saya dapat satu risalah daripada dia, dakwah Islamiah. Islahiyah ni dakwah yang fardu ain. Islamiah ni untuk dan muslim. Kita tak buat, sedangkan ya, kita ambil pengajaran daripada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, dia besar di istana Firaun. Dia kenal Firaun tuan-tuan. Dia kenal siapa dia Haman, siapa dia Qarun. Takkan beriman. Tapi bila dilantik jadi rasul, dia sebagai duty dia tugas dia pergi sampaikan. Kalau kita orang biasa, adakah dia nak beriman atau tidak? Kita tanya banyak, dia tak. Dia terus sampaikan, walaupun nyawa dia terancam, dia sampaikan. Allah tak tahu ke Firaun tak akan beriman? Allah tak tahu ke? Allah Maha tahu. Ya? Allah Maha tahu. Tapi tugas kita yang bagi iman, bagi yang petunjuk ni Allah. Tapi tugas kita sampaikan. Saya kagum dengan Islam Hadari kan? Islam Hadari kalau itu universiti dah 10 tahun dekat China. Dia edarkan kepada Eropah, dia edarkan kepada Taiwan dan sebagainya. Kalau itu universiti 10 tahun dia buat tadi. Dia mencari. Awak universiti pun macam itu juga. Dia orang dah tadi balik 1000 tahun 70-an. Mereka dah pergi balik pada agama. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, Al-Quran kita masih tulis tuan-tuan. Bila saya dapat tulis buku bidang-bidang profesional, bidang itu, saya alhamdulillah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan dia. Jadi yang akhirnya, saya tengok moderator pun nanti di bawah saya. Ya. Jadi yang akhir sekali apa dia? Solat tadi ya. Solat tadi kalau boleh ya, kita kena tubuhkan satu
pengajian Islam ke, kita akademi smart solat. Ya. Kita buat TOT, betul ke solat kita, sahabat kita. Kesian tuan-tuan, dah datang solat tak betul. Berapa ramai orang solat malam tapi berjatuh saja. Dan hari tadi berapa ramai orang puasa tapi lapar dahaga. Kita bukan puasa kan berpuas-puas. Yang lepas ni saya tengok iklan kan menu di apa ni, di Putrajaya 1000 menu pergi pasar Ramadan berpuas-puas. Masa lain tak ada kuih, masa bulan puasa semua ada. Masa itu adalah pesta makan. Bulan Syawal pun pesta makan tuan. Sebelum puasa pun keluar doa selamat nak pegang puasa, makan. Jadi tuan-tuan, kita kalau boleh kita apa ni, ada 3 audio saya bangun dari itu. Satu daripada 3 segi agama tadi, ya, yang fardu ain tadi. Yang kedua fardu kifayah bagi dua iaitu Islamiah tadi untuk non-Muslim. Jadi ini kita akan sampaikan melalui konselor-konselor dan ahli motivasi kita. Bukan orang agama menyampaikan, tapi kita bagi dia orang sampaikan. Ya. Yang tiga dia bidang profesional. Bidang profesional yang saya tulis itu, betul silap ada 7 bidang saya tulis ya, daripada semua bidang ada di situ. Setakat inilah ya. Jadi saya rasa setakat itu yang saya dapat sampaikan. Kalau ini takut ada soal jawab silakan. Lagi satu saya nak ingat tadi ya. Tiap 100 tahun mesti ada orang betulkan agama. Dr. Yusof Badawi tulis satu buku tuan. Betapa pentingnya kita nak mengubah tuan. Ini. Tapi bahasa Arab mungkin moderator boleh translate ya. Tiap 1 tahun mesti mengubah. Satu hadis ditulis satu buku tuan. Betapa pentingnya. Tapi kita tak lidah ya. Dan terima kasih kepada Ustaz Aziz atas pembintangan pada saya merupakan pertentangan yang realiti yang berlaku pada masyarakat kita pada hari ini. Pada awalnya saya menjangkakan syariat Islam yang dikupas itu berkaitan dengan perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perundangan Islam, hukum Islam, hudud dan sebagainya. Tapi apa yang telah diterangkan oleh Ustaz Aziz tadi menyentuh perkara asas, perkara yang dilalui oleh masyarakat pada setiap hari. Dan dia memulakan perbincangan tentang solat dan menyebut tentang beberapa data yang berlaku kepada masyarakat kita pada hari ini. Seperti yang disebutkan, masyarakat Malaysia hanya 20% yang bersolat. Jadi kita cuba bayangkan 20% yang bersolat. Lepas itu disebutkan juga akibat daripada ketidak kepedulian kita tentang solat ini menyebabkan timbul isu-isu sosial yang lain, kelahiran anak wanita, perzinaan, dan mungkin itu pesannya daripada solat. Dan saya juga menyebut tentang dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, iaitu isu politik yang menyentuh berkaitan dengan perpecahan dalam kalangan umat Islam dan kepada beberapa kumpulan, dan secara tidak langsung dia memberi satu pesan kepada kekuatan umat Islam itu sendiri yang menyebabkan kita dilihat sebagai terbelakang berbanding dengan masa-masa lain. Dan saya dah berbincang dan memberikan 30 minit pembintangan untuk kita melihat, dan saya tertarik dengan latar belakang yang dilalui oleh Syed Aziz yang dalam bidang kepolisian, cawangan khas. Jadi dan
bergerak dan menulis secara aktif dalam bidang penulis Islam. Itu yang menjadi satu ciri kepada saya lah, khususnya kita menulis tentang Islam. Saya dalam bidang pengajian tamadun Islam. Kita bincang juga isu-isu berkaitan dengan Islam tadi, kebangkitan Islam, sejarah kebangkitan Islam, bagaimana keruntuhan Granada, keruntuhan Spanyol itu dalam, tapi lebih kepada teori atau penelitian dalam buku-buku yang dibaca. Tapi apa yang dilalui oleh Ustaz Aziz itu merupakan suatu perkara yang nyata, dan saya tertarik dengan data-data yang disebutkan. Sebagai seorang yang melalui bidang keselamatan itu satu perkara yang penting. Sebab itu saya peruntukkan masa perbincangan itu lebih lama, untuk memberi ruang kepada kita untuk bertanya dan juga bersoal jawab tentang apa sebenarnya permasalahan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, yang boleh kita lihat dalam konteks penyelesaiannya adalah berkaitan dengan syariat Islam yang pengalamannya dilalui oleh Ustaz Aziz itu sendiri. Jadi saya tanpa masa membuka ruang kepada ahli ataupun serta hadirin dan hadirat yang ada untuk bertanyakan soalan. Silakan Ustaz, sebut mungkin disebutkan nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusli bin Saludin dari Berat Kemat. Yang saya nak bertanya ni mungkin isu itu biasa saja, tapi kalau bagi saya rasa saya perlu juga tahu macam mana kaedahnya, kaedah yang dibolehkan dan kaedah yang tak dibolehkan. Sebab kalau di sebelah arwah bapa saya adalah suku temuan, suku asli temuan. Jadi bila ada saudara-saudara yang belum Islam, kadang-kadang menjemput majlis perkahwinan. Jadi takkan saya datang, saya nak duduk diamnya. Jadi saya kena bantu macam mana majlis nak jalan apa semua. Dan majlis itu mirip-mirip pada amalan orang-orang Melayu hari ini. Itu satu. Bagaimana kaedah untuk saya terlibat majlis yang macam tu. Yang kedua, kalau kematian pun dijemput juga. Saya perhatikan dia kuburnya ikut terlaju juga dan ikut lelahat juga, sama macam Islam saya tengok. Dan takkan saya nak pandang, kadang-kadang saya nak ambil cangkul, saya nak kesama gali juga kadang, sebab ada hubungan persaudaraan dengan arwah wafat. Jadi dan dia ada mandi macam ada kafannya dan macam. Jadi akhirnya Ustaz, saya nak tanya apa yang dibolehkan saya nak terlibat dan apa yang tak dibolehkan. Sekian, terima kasih. Silakan Ustaz. Ini ada kaitan dengan silam budaya. Ini ada kaitan dengan silam budaya kata ni. Dalam masalah ini kita meraihkan mereka. Saya sebut tadi 3 segi agama: akidah, tasawuf, fiqh, ibadat, muamalah, pernikahan. Ini perlembagaan. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ya. Lagi satu, bila dalam upacara itu kita ada 3 pilihan. Ya. Dia kata kalau kita boleh betulkan perkara mungkar ni, kalau boleh betulkan dengan tangan, dengan kuasa, betulkan dengan tangan. Ya. Kalau kita boleh betulkan tangan dengan lidah, penulisan, cakap pun tak boleh. Dalam keadaan itu dengan hati. Kita menolakkan hati. Apa kalau perkara yang tak boleh buat tu, yang tak bertentangan dengan Islam tu, kita menolak dengan hati. Kita hadir tapi hati kita tak hadir dengan dia. Boleh ya? Boleh saya jawab gitu? Jadi saya rasa sekali itulah
nak tahu pasal banyak perkara yang boleh tak boleh ni. Itu sebab 3 sendi agama tu, daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, berapa banyak yang terlintas di hati kita, yang kita ucap, kita cakap, semua tak ada hukumnya. Jadi kalau saya nak kata satu persatu, saya tak dapat nak gariskan, kecuali kita dapat panduan dari situ, ya, kita pakai perlembagaan kita. Tapi 3 kaedah tadi, dengan satu, dengan tangan, kita tak boleh betulkan dengan tangan, kita tak ada kuasa. Yang kedua dengan dengan lidah, tulisan, tegur, tak boleh tegur dalam keadaan itu, ya. Jadi kita dengan hati, kita menolak dengan hati. Sebab Ustaz, mau tak mau saya kena hati juga. Sebab keturunan orang bapa saya adalah batin. Batin tu maknanya saya kena pergi juga sebenarnya. Walaupun berat nak pergi, saya kena pergi. Saya kena pergi. Kadang-kadang dia orang merujuk kita apa nak buat. Sebab kita yang hafal dia punya kaedahnya, apa bendanya. Kadang-kadang saya menang juga. Yang aku buat ni betul ke tidak di sisi syarat ni, Pak. Itu yang saya nak tanya Ustaz tu. Tak apalah, macam saya bagi kaedah tadi begitu. Sebenarnya saya dulu special berani, walaupun kata orang kata duduk pejabat, kadang saya kenal kesulitan. Bajaran situ waktu tu tuan, daripada betau tu sampai lemut. Saya jalan tuan. Saya tahu budaya orang asli. Itu sebab saya ada pengalaman sikit, boleh cakap macam boleh menulis tu. Sebab Allah dedahkan saya. Daripada Phuket saya santai sampai ke Sabah Sarawak. Rata saya pergi. Takdir oleh Allah tugas saya. Jadi itu sebabnya saya nampak apa yang berlaku di hari ini dan cukup dahsyat kata yang dulu kita betul. Jadi balik ke soalan itu tadi, kita menolak dengan hati, ya. Upacara yang tak betul tu jangan settle lah, elak lah. Ya. Kita boleh buat elak je, cara jauh-jauh sikit, ya. Terima kasih. Diharap dapat sedikit tambahan daripada apa yang disampaikan tadi pada Prof. Rosli dan juga dengan Ustaz Yasir. Kita di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ada keluarkan pencerahan hukum berkaitan dengan majlis walimah yang bukan Islam, ya. Jadi berdasarkan kajian kita, antaranya daripada kitab Nihayat Al-Muhtaj oleh Syekh Ar-Ramli, dia berpandangan bahawa hati majlis perkahwinan mereka yang bukan Islam, yang kita sebut Indonesia ini sebagai kafir zimmi, yang mana mereka ini tidak memusuhi Islam, ya, tidak memerangi umat Islam. Jadi hukumnya menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah sunat, ya, sekiranya jemputan itu datang daripada kaum keluarga terdekat. Dalam kes tuan tadi adalah keluarga sebelah ayah, batin dan sebagainya. Dan yang keduanya daripada jiran tetangga. Dan yang ketiganya, sekiranya kehadiran kita tadi membawa manfaat kepada dakwah Islam. Saya yakin kebanyakan daripada mereka yang bukan Islam, perspektif negatif mereka bila kita Islam tak campur dengan keluarga yang lain Islam. Jadi kehadiran kita menjawab dan memberikan image yang baik kepada Islam. Dan saya tidak ada masalah selagi mana tidak bertembung dengan isu agama, atas nama kebudayaan, budaya, adat besar, selagi mana tidak bertentangan, saya rasa tidak menjadi masalah. Pengalaman juga oleh rakan-rakan yang memeluk Islam, antaranya Dr. Rasim, ya, dia masih mengekalkan nama dia. Dalam adat budaya Cina yang apabila berlakunya kematian, anak lelaki sulung dia akan mengetuai kebumian, ya. Dan kalau itu perkara yang biasa, maknanya bukan berkaitan dengan pemujaan, berkaitan dengan alat-alat agama. Jadi kalau itu sebenarnya tidak ada masalah. Terima kasih sebagai tambahan. Terima kasih kepada Ustaz, kepada Tuan Mufti yang telah cerahan tambahan maklumat. Boleh Prof? Jelas dan maklumat lanjut boleh dapatkan daripada ada buku kan? Kita ada dalam website kita pun ada Irsyad Fatwa seri ke-29. Dan dalam website Dewan Menteri di sini. Wilayah Persekutuan. Menteri Wilayah Persekutuan.
Masih ada soalan lagi? Silakan. Cakap tu tinggal mengerti. Saya Ismail Noor. Saya adalah seorang apa yang dipanggil management consultant. Mengikut pengalaman saya pun menulis juga. Saya kenal Ustaz Azli dah lama dah. Semasa dia jadi Ustaz di Surau Istimewa dan sahabatlah pada Ustaz Azli yang telah memberi fokus yang padat pada topik politik perspektif Islam dan juga kerjaya perspektif Islam. Soalan saya timbul daripada masalah yang saya kira paling teruk sekali adalah bagi umat kita, bagi rakyat di Malaysia ini. Dan baru-baru ini pun Asian Wall Street Journal telah mengeluarkan satu laporan yang menyatakan bahawa negara Malaysia ini adalah yang paling teruk sekali di dunia ini dari sudut pemerintahan yang berakhlakkan kepada corruption. Jadi baru ni kes Datuk Seri Najib pun ditanya oleh lawyer yang memihak kepada prosecution, dan kamu setuju atau tidak? Dan jawapan setuju. Jadi kalau itulah masalah yang paling teruk sekali, yang dirasuah, itu ada hubung kait yang paling kuat kepada aspek akhlak yang baginda Rasulullah SAW diturunkan untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia, khususnya orang Islam. Dan baru-baru ini ada satu pergerakan yang diterokai oleh seorang neuropsychologist bernama Dr. Sam Goldstein. Dia menyatakan, dan saya pun sokong, dia kata kalau manusia dia nak berniaga ataupun kalau rakyat nak berniaga, katakanlah dia nak buat perniagaan pembetulan radio atau TV, dia kena dapat lesen perniagaan. Ataupun dia nak berniaga sebagai macam ayah saya dulu, membetul paip air, kena dapat lesen daripada kementerian itu. Saya pun sebagai konsultan nak dapat lesen juga. Sebagai penulis saya dapat lesen juga daripada Jabatan Perdana Menteri, kena diakui, daripada Dewan Bahasa kena diakui, daripada dari sudut konsultansi, kalau buat ISO ke TQM ke, mesti ada lesen. Tapi orang yang masuk politik tak berlesen langsung, kecuali adalah contoh-contoh yang baik macam Menteri Kesihatan KJ, dia Oxford University graduate dalam PPE, Philosophy, Politics and Economics. Dia boleh kata dia mempunyai kepakaran berdasarkan pada training diperoleh daripada Oxford. Yang ada lawyer macam PM kita pun dia ada degree undang-undang. Jadi orang macam ni okey. Tapi kebanyakannya yang heboh-heboh kita dengar hari ni, tak ada langsung apa tu lesen untuk menjadi seorang politician. Hari itu saya buat dusra keluarga saya, anak buah saya kata, anak saya nak suruh masuk politik, senang buat duit. Tak payah ibu-ibu, senang buat duit masuk politik. Jadi apa kata saya kata? Kita perlesenkan orang yang nak masuk politik macam kita buat sebagai penulis nak dapat lesen, macam kita sebagai konsultan nak dapat lesen. Kita perlesenkan dia kena pergi kursus dengan mufti, pejabat mufti, dia kena pergi kursus dengan pejabat kementerian tertentu, dia beri lesen baru dia boleh. Sebab apa? Sam Goldstein menyatakan, kalau tak diberi lesen, kita tak tahu kalau dia buat huru-hara, kita tak boleh sue dia. Tapi kalau dia lesen dan dia identify dengan insurans, kita boleh claim. Engkau dah bosan telefon negara,
Kau dah huru-harakan hidup kita, semua barang harga dah naik apa semua. Sekarang kita nak minta ganti rugi. Jadi dari sudut syariat Islam, dari sudut politik perspektif Islam dan juga politik perspektif kenegaraan, macam mana Ustaz? Setuju tak dengan pergerakan semacam ini? Ini Dr. Sam Dosan ini dia nak buat satu pergerakan global supaya sokong supaya negara-negara melalui UN, United Nations, kita kenakan perlesinan ke atas orang yang masuk politik supaya tak timbullah masalah kepada umat. Terima kasih. Terima kasih kepada atas soalan tersebut. Nampak tak banyak mengambil risalah-risalah yang diberikan. Terima kasih sahabat saya Datuk Dr. Ismail, sahabat lama saya. Kalau kita tengok, bila saya tulis tentang 7 bidang profesional, kita jauh menyimpang. Macam kata, bila tubuh satu politik, parti politik bagus, hidup demokrasi berparlimen kita, hidup kita. Dan itu ditegah, bunuh Nabi kata. Kamu dalam satu pecah. Itu dari segi politik tuan-tuan ya. Kita tengok saya tengok Sayyidina Umar tuan-tuan. Sayyidina Umar ni dia punya sistem penyampaian dia, apa yang kita ada hari ni dia dah ada dulu tuan-tuan. Dia dah jabatan-jabatan dia dah bagi dah. Tetapi tuan-tuan, dia bila jadi khalifah tuan-tuan, dia tak boleh tidur bangun. Ada gandum bagi cari orang tak makan. Tahu gandum tak? Padahal dia dah bagi jabatan, dia punya ada jabatan-jabatan. Mana dia jadi khalifah tak tidur. Kita tuan-tuan, bila nak strategi nak mengatur strategi nak menang pilihan raya, kita tak tidur. Bila menang tidur. Inilah. Dan saya tengok, kalau kita nak lahirkan seorang pemimpin yang betul-betul Islami, paling kurang 10 tahun dari sekarang kita gerung 10 tahun, yang terbaik 20 tahun. Pasal kita mesti ada dua. Kita masalah di Malaysia ni, kita ulama hebat ulama dia, tapi umarak dia kosong. Ada yang ulama dia hebat, tapi umarak hebat, ulama dia kosong. Jadi satu dia punya ulama hebat, umarak dia kosong. Ada satu lagi yang dia sebalik kosong. Saya jumpa sahabat saya 2 orang ni, yang PTD tapi ulama. PTD ulama. Satu daripada Allahyarhamnya Ustaz apa ni? Saya lupa dah dulu. Jangan lupa saya, dia meninggal ya. Dan satu itu kita punya Al-Hafiz tu, siapa ni? Dulu Intan dulu. Dia PTD. Masalah kita di Malaysia ni, masalah dia ulama hebat, ulama dia, umarak dia hebat, umarak, tapi dia tak boleh bercampur dulu. Sedangkan dia kata Sina Ali kata, man arad dunia bil'ana bi'ana nabi wa man aradahuma ba'al-akhirah fala bi'ilmu wa man aradahuma fala bi'ilmu. Nak dunia dengan ilmu, akhirat ilmu, akhirat ilmu. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, macam mana kita nak ilmu? Kita nak ini kenyataan daripada Jakim sendiri. Allahyarhamnya dulu yang meninggal dulu, Datuk apa? Datuk Pamuzi. Jakim turun padam tingkat kepahaman Islam. Yang saya kata telah kosong tuan. Ini kenyataan daripada ini. Saya pernah buat kursus dengan Jakim tuan. Yang hadir itu orang nombor 1 atau nombor 2 dalam satu daerah. Maksudnya kalau DO ataupun ADO. Saya temukan 25 soalan, tak boleh jawab. 25 soalan tu, itu kelas kafar tanya. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Macam mana nak memimpin? Macam mana nak memimpin? Lagi bahawa sistem kita hari ni semua satu lah. Bila satu lah tuan-tuan, mana kita solat, lepas itu
Macam mana pakaian kita, apa ni yang kita dapat, semua pendapat yang tak betul hari ini. Macam riba-riba tuan. Kita hari ini berapa terpilih eh? Kalau tak silap saya baru 22% di Nalani. Kita punya perbelanjaan Islam. Baru 22%. Yang menarik dia 56% ada dan Muslim. Dia tahu BLR tu bahaya bagi mereka. Kita Islam tak ada. Ya? Jadi memanglah semua sekali kita kena betulkan. Itu yang Nabi kata tiap 1 tahun tu mesti betulkan. Jadi itu yang saya tulis sampai teman cakap mampu saya 25 buah buku. Jadi patut kita adakan maintain, ya, kita menafa'atkan perkara ini, ya. Saya tak kira lah siapa pun, yang pentingnya benda ni kita menafa'atkan supaya kita betulkan balik. Dan parti-parti politik ni patutnya kita, sebenarnya saya ada program tuan-tuan. Satu daripada pembelajaran Islam amali itu, yang akidah 3 seni agama, tasawuf, fiqh hadis itu, saya ada kaedahnya sebelum PKP lagi. Saya dah merancang untuk e-dakwah. E-dakwah ni kita buat macam Jepun. Jadi satu subjek tu dipanggil orang yang pakar akan menyampaikan. Seperti itu buat rakaman. Jadi akan disebarkan di mana-mana, akan diguna itu. Ini semua orang cakap itu banyak bagi pendapat diri. Ini Jepun buat. Ya, saya dah buat. Ini saya buat ya. Lagi satu kita buat e-learning. E-learning ni macamnya dia tak ada masa datang ke surau. Bukan dia tak ada masa. Jadi dia boleh ambil, dia on, dia sejam, 2 jam, pergi jabat sejam, balik jabat jam sejam, dia buka on boleh macam. Masa bila dia boleh balik. Jadi kita boleh bangunkan sampai apa itu. Kami dah rancang. Tapi masalah saya tak ada mana-mana. Tuan-tuan ada apa ni? Ada geran nama saya tak ada geran. Saya sendiri je kan. Sampai saya tak boleh kata habis lah. Allah marah pula, kerip saya. Saya nak tulis buku politik tu, saya nak tulis tuan. Saya terbit 63,000. Saya tulis 2 pembantu saya. Berapa lama? Berapa setahun? Oh dah siap, berapa banyak belajar tuan. Sampai macam ni. Jadi mudah-mudahan tuan, kita dengan ada yang mulakan hari ini sebagai tarikh rahmat yang kita mulakan. Kita santuni mereka ni, orang yang tak dapat datang masjid, yang allergic datang masjid tu, kita bagi dakwah bagi mereka. Kita ada mudah-mudahan itu. Mereka suka boleh dengar daripada dia dengar perkara-perkara yang tak baik tu, ya. Jadi maksudnya dari segi politik, dari sebenarnya kita, kewajaran kita, ya. Saya nak cakap sikit ya. Kewajaran kita untuk nak menjalankan sistem perundangan Islam, ya. Kita tak ada masalah tuan-tuan. Sebab kita nak jalankan negara Islam. Kita ni tuan-tuan, negara Islam atau negara bukan Islam? Ya? Negara Islam. Tuan-tuan tengok Malaysia Law Journal 1988. Dalam penghakiman antara Cik Omar dengan Cik So, lawan dengan Timbalan Dawah Raya. Ketua Hakim Negara ketika itu Allahyarham Tun Saleh Abbas. Dia kata Malaysia bukan negara Islam. Islam daripada perlembagaan, tapi pelaksanaan tak ada. Yang negara Islam ni perlembagaan ada dan kita laksana, baru dia panggil negara Islam. Jadi kita sekarang ni kita dah cukup betul tuan-tuan. Sebab kita dalam perlembagaan kita dah ada. Dalam perlembagaan kita ada tuan-tuan, ya. Kita tengok apa ni, perkara 31, ya, terpuntukan. Itu perkara agama persekutuan. Yang kedua dia 12.2, membenarkan negara bagi menggunakan wang negara untuk pembangunan Islam. Kita dah ada, kita bertuah tuan-tuan. Ini masalah besar. Jadi kita sekarang ni kita boleh buat tuan-tuan, tetapi kita secara beransur-ansur. Kita jangan cara buat sudut yang naik. Ada
kumpulan-kumpulan tertentu dia kata kalau nak negara Islam hudud saja. Bukan hudud saja tuan. Bidang-bidang profesional lain. Hari ini kita masa solat ikut Islam, keluar-keluar dah tak ikut Islam. Ya, kita kena ini. Jadi kewajarannya kita boleh ya, lagi satu kita tengok dari segi penerapan nilai Islam kita ada healing 2 tahun 2021. Lepas itu model integriti nasional kita ada Jabatan Menteri bilangan 3/25. Apa itu pelaksanaan Islam Hadari Giling 2 tahun 2007. Maknanya benda dah ada tu. Cuma kita baiki, kita betulkan, kita adakan buku, kita jalan tuan-tuan. Mana benda ni bukannya satu perkara yang orang terima baru. Cuma kita jangan sebut hudud. Saya suka sebut memperkasakan syariat Islam secara holistik. Semua dah masuk dalam. Ya, semua secara holistik. Ya. Jadi mana kita boleh buat cara basuh-basuh. Yang masalah tuan-tuan kalau dalam perbankan tak ada. Tapi dalam perbankan dah cukup tuan-tuan. Ya. Jadi kita dah ini ya. Cuma kita laksanakan cara beransur-ansur. Biarlah orang kata tarik apa ni? Rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berkecai. Jadi kita boleh tuan-tuan. Jadi kita harap tuan-tuan pertemuan ini kita jadikan pertemuan karamat ya. Tarik ini tarik karamat. Dan kita terus tuan-tuan. Kalau boleh kita bukan setakat kita nak dengar aja hari ini, kita terus berjalan. Ya, kita terus berjalan dan sahabat saya ada depan saya ni, mudah-mudahan dan saya umur dah 17 dia tuan-tuan. Dah harap untuk bekalan sana dia tuan-tuan. Umur 17 tahun ni saya untuk bekalan sana. 17 tu satu saya tak depan tuan-tuan. Tak belakang jadi tua Ya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan itu. Ada lagi kan soalan? Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah daripada Pusat Genius UKM. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Penceramah yang dirahmati Allah SWT atas syariat Islam solusi masalah ummah. Saya rasa sebenarnya Ustaz sampaikan terlalu sedikit. Memandangkan masalah ummah ni terlalu banyak seperti mana kata Ustaz, terlalu dahsyat keruntuhan itu dari segala segi, ekonominya, pendidikannya dan segala-galanya, hingga kita dah tak nampak mana yang benar serta mana yang batil sebab semuanya dah kabur, bercampur-campur. Malah kita pun tak pasti negara ni negara Islam ke atau macam mana. Jadi saya ni dari sudut pendidikan, saya lihat asasnya seperti Ustaz sebut tadi, tiang agama pun runtuh. Jadi apatah lagi yang lain-lain. Kita tak tahu syahadah kita macam mana. Jadi saya tertarik dengan kebangkitan tu serta hadis Nabi tentang 100 tahun ada dibangkitkan seorang untuk betulkan agama itulah. Jadi Ustaz ditunjukkan juga tadi buku daripada Dr. Yusof Kadawi. Jadi boleh ceritakan sedikit tak nasihat kita ini untuk kita semua pada hari ini untuk baiki apa yang patut. Terima kasih. Saya jawab. Terima kasih yang bertanya ini. Saya tengok satu saja. Kita nak kena mula daripada awal. Mula pada awal. Kita 3 seni agama. Akidah, tasawuf, fiqh, 4. Ibadat, muamalah, penakaran, inayat. Ini adalah pelbagai itu. Kita segerakan, laksanakan. Buku dah ada. Dan semasa tajuk-tajuk saya pilih apa yang saya belajar dan mesti ada. Saya kongsi ke sana. Ya. Jadi kita boleh buat. Kalau kita ada sistem, mana dakwah-dakwah kita hari ini mengikut satu kenyataan daripada Allahyarham Tan Sri Harusani Zakaria, penglipu lara. Kuliah-kuliah kita penglipu lara. Apa penglipu lara? Yang datang tak bawa kitab, datang saya nak balik pun ala-ala duduklah. Yang ustaz pun dia cakap, dia draw one line. Cakap itu, cakap sini, cakap ini, itu je. Daripada dulu je.
Ibadah khusus, musim puasa, musim kurban, musim itu saja. Tak bidang profesional ke apa, tak ada. Cuba gerak balik masyarakat kita ni. 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, 4 dari ahli korporat, 4 ahli korporat. Kenapa kita tak angkat tadi? Jadi seolah-olahnya kalau kita tiba agama ni kita jadi jumut. Tak jumut, tuan-tuan. Tak jumut, tuan-tuan. Tengok penulisan, Allah akan tolong. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam ini, dalam yang saya bagi ni. Ini, tuan-tuan tengok syariat Islam memperkasai syariat Islam solusi masalah ummah, ya. Tuan-tuan boleh tengok di bukan ya, ya. Janji Allah. Ada sebab janji Allah. Tuan ada jumpa tak janji Allah daripada berapa banyak janji Allah. Ya. Inna Allah lah yuhibbu lihat. Ada kedua ni di bahagian ujung. Hanya bila nak cari dah terima. Tuan-tuan boleh tengok ini. Syariat Islam solusi masalah ummah. Ini saya rasa fakta yang menakjubkan, ya. Fakta yang menakjubkan, kita tengok, ya. Apa dia? Antara ayat Al-Quran, ya. Satu berada, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan gantung kat dinding, bukan yang praktis, ya. Kalau kamu bertakwa, Allah selesaikan masalah kamu. Allah bagi rezeki tak sangka-sangka. Allah sampaikan hajat kamu. Ya, surah Talaq ayat 23. Lepas itu tengok muka surat 25. Walau an ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membukakan kepada mereka pintu-pintu penganiayaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul, tak ikut syariat Islam. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah timpakan. Dan di sini tuan-tuan saya ada catatkan tuan-tuan berapa banyak janji Allah. Muka surat 26, 27. Satu daripadanya pemeliharaan daripada musuh. Tengok ada berapa ayat di surah. Mendapat petunjuk dan perlindungan daripada Allah, ya. Kelepasan daripada kepayahan dan mendapat rezeki yang halal. Allah makmurkan negara kita. Balasan amalan yang dilakukan serta diampun dosa. Ini semua janji-janji Allah. Saya tengok tu dengan saya bagi ayat-ayatnya. Berapa ayat, banyak ayat tu. Lepas itu kecintaan dan dikasihi oleh Allah, kemuliaan dan kehormatan, kelepasan daripada api neraka, balasan syurga, beroleh rahmat dan kemenangan. Ini janji Allah. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah tidak akan mungkin janji, ya. Jadi kita tak ada pilihan lain, tuan-tuan. Kita kena balik pada semula. Kita pergi balik pada ilmu yang kita sebut ilmu Qadar Ain tadi, 3 sendi agama, ya. Akidah, fiqh, ibadat, muamalah dan tasawuf. Kita mesti ini. Saya dah tulis dalam buku tu. Kalau tuan-tuan tak belajar agama secara formal, tuan-tuan baca buku ini, tuan-tuan dapat. Dan sepatutnya setiap orang ada buku ini. Dan sepatutnya kita bagi pada anak-anak buku ni. Sebab ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita tak dapat belajar dia, kita bagi buku, kita berdoa, mudah-mudahan kita nasihat dia supaya dia baca. InsyaAllah. Kita tak ada pilihan lain. Kalau kita bersungguh, ya, kita sistemkan pengajaran kita di Masjid Surau, kita ikut modul. Saya dah buat modul tu, saya buat modul tu. Kita dalam masa setahun setengah ke 2 tahun je, cukup. InsyaAllah kita boleh ubah. Tapi kita tak ada jalan shortcut. Kita nak terus saja dengan kempen dakwah. Kita kena belajar, ya, sebab itu perkembangan hidup kita. Jadi mana
Macam saya kata, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur, semua itu dicatat oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih atas akan dapat menjawab. Mulai itu kembali itu dia banyak dan dah ada terjemahan walaupun Ustaz agak ke bawah dalam versi Arab, dalam versi Melayu dan bagi kita Islam ada beberapa siri yang boleh didapatkan di pasaran. Ada lagi kan soalan? Sebab kita dah hampir jam 12. Kita lagi satu soalan terakhir. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Hajar Raihan, yang bermaksud batu yang harum mewangi. Saya ada satu soalan mewakili anak-anak muda lah. Ya. Dia orang nampak orang ke masjid solat, tapi dalam masa yang sama dia orang buat, imam tu buat perkara yang mungkar. Dia buat fitnah di masjid. Jadi kalau ikutkan dalam surah Al-Kabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu jauhkan perbuatan mungkar, kan? Jadi dia solat, tapi benda yang mungkar pun dia buat. Apakah dia tak faham solat? Atau dalam solat kita ada qiyam, kita ada ruku, kita ada sujud. Apakah dia tak faham falsafah solat tu? Itu saya mewakili anak-anak muda lah, sebab dia nampak benda yang berlaku di masjid. Sekian, itu soalan saya. Soalan dia maksudnya? Dia dari surah Al-Kabut tadi, solat mencegah perbuatan mungkar, tapi solat ni tak dapat nak mencegah perbuatan mungkar walaupun orang tu berada di orang-orang masjid. Maksudnya orang masjid yang buat, dia buat fitnah di masjid. Saya ada video. Boleh Ustaz? Saya ingat remaja tadi yang buat mungkar. Okey, maknanya soalannya adalah mereka yang berada di masjid boleh soalan Ya. Kita tengok balik ya. Tadi dia pernah menjawab balik soalan-soalan yang saya sebut tadi. Solat kita, berapa ramai orang solat malam tapi berjaga saja. Mereka ni solat, mereka tak solat. Saya pergi di mana-mana tuan-tuan. Ya. Minta maaf kalau saya sebut sini ya. 99% saya mufarakah. Sebab solat itu, kalau kita katakan solat zuhur 4 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, kita punya rukun solat 13. Yang kita tak ulang apa? Duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, selawat atas Nabi, salam pertama dan niat. Yang lain itu kita boleh ulang. Ulang berapa banyak lebih kurang? 40. Satu batal semua. Satu batal semua. Itu betul-betul di sini. Itu juga kita apa ni rukun iman 6 batal 1 habis tu. Solat kita memang teruk tuan. Itu saya kata kita kena tumbuh ekonomi solat untuk sebagai permulaan mesti tu. Ya. Saya perjuangkan sampai orang tak suka saya tak apa, saya tak suka saya, biar Allah suka saya. Saya nak betulkan solat. Jangan tegur orang. Tuan-tuan kena ambil. Kita baca Isra' Mi'raj, tapi kita tak menyentuh ke isi dia. Kita cerita tiap-tiap tahun Isra' Mi'raj, tapi kita tak sentuh betul-betul isi dia. Apa dia isi dia? Kenapa syariat Islam tidak melalui Jibril AS? Allah jemput Nabi tiba sini. Lain syariat melalui Jibril AS. Kenapa? Itu penting solat. Nabi pada malam Isra' Mi'raj dia belah dada dia. 2 kali Nabi belah dada masa dia menyusul dengan Halimah Sa'diyah. Ya. Malam Isra' Mi'raj tu dibelah dada. Dimasukkan iman dan hikmah. Boleh tidak Allah campak terus dalam dada Nabi? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Nak menunjukkan bahawa mesti belajar. Tak ada pilihan lain. Tak kena belajar. Allah tunjuk tu.
Jadi syariat Islam boleh tak Allah kirim Malaikat Jibril juga? Boleh, tapi nak tunjukkan pentingnya. Nabi apa sifat Nabi? Sedik, amanah, tauhid, fatanah, bijaksana. 2 hari Jibril mengajar Nabi solat. 2 hari Nabi mengajar solat. Kita belajar tak? Menjahit kita belajar. Mesin mandu kita belajar. Masak kita belajar. Solat tak payah? Belasah payah. Tak apa. Bahasa tu kurang ni. Betul tak? Jadi kita sebenarnya solat tapi tak solat. Itu sebenarnya. Ya, kalau solat dia tak jadi betul. Lagi satu, saya amat berduka cita dengan pemberita-pemberita kita. Pemberita-pemberita kita kadang-kadang memalukan umat Islam. Ada satu negeri, ya, dia ditangkap haluan, dia kata imam haluan. Padahal dia bukan imam, tuan-tuan. Dia sekali-sekala tak ada orang, dia naik jadi imam, dia kata imam, tuan-tuan. Nak lari soal-soal khabar. Begitu juga saya tengok kes antara Allahyarham Tan Sri Harusani Zakaria dengan Datuk Noh Galut masa berlakunya tsunami Aceh. Dia telefon Datuk Tan Sri Harusani Zakaria, macam mana nak urus jenazah yang banyak ni. Jadi saya bersama beritahu dia terbakar. Ada 3 kaedah. 1 ke bumi dan tanah, 1 buang ke laut. Ya, 1 lagi. Ini kalau ditanam siapa, tak ada orang nak boleh tanam. 200 lebih ribu tuan-tuan. Kalau ditanam pun ekologi bawah tanah air tu akan rosak. Jadi caranya bakar. Lagipun dia punya mayat-mayat tu dah lama. Dia bakar. Itu kaedahnya. Bukan kita meniru orang kafir, keadaan darurat ketika itu. Itu dia. Telefon Datuk Noh Galut, Datuk, boleh ke mayat orang Islam dibakar? Tak boleh. Keluar 3 hari, seminggu jangan khabar. Mereka nak cari duit. Sanggup menjual Islam itu. Ini satu yang saya akan bercerita pada orang kita. Ya, terima kasih. Terima kasih pada penjelasan tersebut. Masukkan masa ada 1. Okey, soalan terakhir lah. Soalan kecederaan. Okey, saya Haji Husin Ma'arif daripada Yayasan sama Ustaz Yari. Tadi soalan daripada Dr. Datuk Ismail Noh. Saya tengok kenal lah, mungkin tak kenal saya kot. Tanya pasal politik kan. Sebab Ustaz pun kata politik macam lalu. Jadi orang politik ni kena ada lesen. Ustaz, jadi tak setuju ke setuju orang politik kena lesen? Okey, itu gurau saya kot kan. Lepas tu kalau kena lesen pun okey juga kan, supaya dia tak merosakkan kita. Jadi saya penutuplah membantu Ustaz Aziz. Mungkin syariat Islam tu solusi masalah ummah. Jadi solusi itu maknanya syariat Islam tu kita nak solusi dia kembali kepada agama. Sebab Allah jadikan kita, dia bagi kita agama. Inna dina indallah al-Islam. Ad-din tu maknanya agama. Jadi agama tu ialah sebuah sistem, sebuah kaedah, sebuah peraturan, sebuah disiplin untuk kita hidup. Jadi kalau kita nak selamat hidup dunia dan akhirat, kita kembali kepada agama, InsyaAllah. Jadi kita harap kita semua ni buat satu solusi, kita kembali kepada agama. Jadi agama tu seluruh aspek kehidupan. Yang pertama dari segi ibadah. Jadi ibadah ni Allah suruh kita ni buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah tu dia ada 2 aspek. Satu, ibadat yang khusus, hablu minallah. Jadi bila kita Islam saja, kita kenal Allah, kita sembah Allah. Itu semua kenal kan. Jadi bila Islam saja, kita declare, kita istihar, kita syahadah, lepas tu kita jadi taat dan patuh. Allah perintah kita suruh solat, suruh puasa, zakat dan haji. Itu individu. Kemudian hablu minanas, hubungan manusia dengan alam tu, barulah kita pergi kepada munakahat,
Kita seorang Allah jadikan kita berpasang-pasangan, so kita kahwin supaya kita hidup aman damai bahagia. Itu khusus kahwin lah. Saya mengajar khusus kahwin. Lepas muti waktu itu lihat, insyaAllah. Terima kasih. Okey, yang kedua, bila kita munakahat, takkan kita nak berdua saja, sunyi sepi tak bahagia. Kita nak muamalat. Itu muamalat tu lebih luas, kan? Jadi kena muamalat. Bila muamalat pula lebih luas, bekerja, berniaga, berhubung semua, siapa nak kawal muamalat ni? Dia kena ada pula siasah, kan? Kena bersiasah. Sebab tu kata politik tak payahlah, tak payah tu lah jadi kita dulu. Jadi kena siasah. Siasah ni maknanya ada kuasa, ada pemerintahan yang boleh kawal masyarakat. InsyaAllah, kan? Bila bersiasah pula, orang nak jadi siasah ni, orang yang nak jadi menteri ke pemimpin, itu yang kata Malaysia tu, dia kena ada dua, kan? Lepas sebut Qawiyun Al-Amin, kan? Dia tu orang yang kuat untuk semat, hebat, cerdik, pandai, ada karisma, ada wibawa dan sebagainya. Barulah dia kuat. Al-Amin tu maknanya yang amanah. Itu kan? Itu yang akhirnya. Itu belum lagi. Bila dia hadir macam tu, dia kena laksanakan syariat Islam, jenayat tu. Betul kan? Supaya kita nak jaga 5 perkara. Nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga akal, supaya semua kita ni rasional dengan agama, nak jaga keluarga, nak jaga harta, kan? Itu. Kemudian ada lagi satu, selepas melaksanakan syariat Islam tu, ada lagi satu, masa saya belajar kat sini lah, dulu siapa ngajar tahun 7 bulan, Dr. Harudin, Ustaz Azizan lagi, Abu Bakar Hamzah, orang lama mengajar. Dia kata, dia ajar lagi satu, fiqh siar, maknanya fiqh mengenai hubungan antara bangsa Islam. Sebab tu kita semua sekarang ni mesti haji. Semua kita pergi haji. Itu maknanya umat Islam nak berbincang, pemimpin kita pergi sana sambil buat haji, buat konferensi macam mana nak bentuk masyarakat Islam supaya jadi kuat. Kita dah ada 57, 60 negara. Kalau semua kita bersatu ni memang hebat lah. Maknanya semua ni, semua perkara ni menjadi kewajipan kita. Semua jadi ibadah yang khusus, ibadah yang umum, kan? Macam tu. Kalau boleh macam tu lah, kembali kepada agama yang tadi tu, selesai solusi masalah umat. InsyaAllah, itu sedikit pencerahan. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih atas pencerahan tersebut sebagai macam dah dianggap sebagai rumusan kepada perbincangan kita. Saya rasa kita tamatkan acara kita pada tengah hari ini di sini. Saya sebagai moderator mohon nanti kita serahkan kepada juracara. Jadi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas penglibatan tuan-tuan dan puan-puan dan Datin dan sebagainya. Dan mohon maaf atas kekurangan yang berlaku semasa pengendalian acara pagi ini. Saya kembalikan semula kepada juracara untuk program seterusnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Datuk Muhammad Farid Zain selaku moderator kita untuk bacaan pada hari ini.